Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan saya, Cikgu Sani bin Ahmad. Alhamdulillah kita dapat teruskan lagi kita punya sesi PDPC secara virtual melalui YouTube. Okey. Jadi sekali lagi ingatan saya kepada mereka yang belum lagi menonton video yang lepas ataupun dah menonton tapi lupa nak tulis kedatangan. Macam mana nak tulis kedatangan? Tuliskan nama dan juga kelas di bahagian komen supaya saya tahu anda telah menonton video tersebut. Okey? So, hari ni kita nak tengok tajuk berkaitan dengan sifat cahaya. Okey? Sifat cahaya, dan yang kedua kita akan tengok berkaitan dengan pembentukan bayang-bayang. Pembentukan bayang-bayang, saiz bayang-bayang. Okey? Itu kita akan tengoklah. Baik. So, tahukah kamu sebenarnya pergerakan cahaya ni dia bergerak. Okey, cahaya ni dia bergerak dan pergerakannya adalah secara lurus. Okey, contohnya kalau kita tengok gambar ni, okey, apabila lampu spotlight dibuka, cahaya bergerak lurus turun straight kepada juru acara ni. Okey. Dan banyak lagi yang kita boleh tengok contoh yang menunjukkan bahawa cahaya ni bergerak secara lurus. Antaranya yang paling senang ialah cahaya daripada lampu kereta. Waktu malam, contohnya awak naik kereta dengan ayah awak buka lampu, awak akan dapati cahaya tu dia bergerak secara lurus ke hadapan. Dia tak ada naik ke belakang, tak ada. Dia ke hadapan. Begitu juga kalau sekiranya naik motor. Kalau naik motor lagi jelas. Okey, sebab dia punya lampu tu berada di handle motor. So bila mak atau ayah awak bawa motor waktu malam, awak duduk di belakang, dia pusing ke arah kiri, awak akan dapati lampu pun bergerak ke arah kiri. Okey, menunjuk ke arah kiri. Kalau dipusingkan sebelah kanan, cahaya menunjuk di sebelah kanan. Ini membuktikan bahawa cahaya itu dia bergerak secara lurus. Dia tak ada kita tunjuk sebelah kiri, dia pergi belah kanan, tak ada. Dia tak degil macam tu. Yang degil ni orang. Yang jenis degil-degil ni orang. Okey, cahaya dia tak degil. Kalau tunjuk belah kiri, kiri lah dia. Kalau kanan, kanan lah dia. Kalau suruh tunjuk ke atas, atas lah dia. Kalau tunjuk ke bawah, bawah lah dia. Tak ada di protes-protesnya. Baik, yang keduanya, okey, contoh alur cahaya matahari pada celah pokok di kawasan hutan. Ini orang kampung je dapat rasai. Macam cikgu orang kampung, dapatlah rasa senja-senja ke ataupun awal pagi. Awal pagi dulu, cikgu ingat kecil dulu duduk dalam hutan, bersihkan kawasan hutan. Sebab hutan tu depan rumah je. Hutan pun bukan hutan apa, pokok durian banyak pokok durian, so bersihkan kawasan tu, tak mau ada ular dan sebagainya lah. Dan waktu tu pagi lah, sangat pagi lah, sebelum pukul 7 lagi dah ada dalam kawasan tu, so boleh nampak lah cahaya dia macam tu. So memang cantik lah. Dan yang ketiga, dia bagi cahaya daripada lampu helikopter. Ini susah jumpa. Okey, ada tapi susah jumpa. Okey, yang paling orang kata selalu jumpa, mungkin awak boleh pernah jumpa, ialah lampu spotlight. Kalau contoh kalau ada pesta, okey, pesta ke ataupun macam di Dangabe tu kan, ada pesta kan, ataupun orang Johor panggil apa, saya tak pasti. Kalau macam orang Kedah ni dia panggil pesta lah, tapak pesta. Selalunya dia akan suluh lampu spotlight yang berkuasa tinggi itu, dia akan suluh ke langit dan dia akan gerak-gerakkan gitu. So orang daripada jauh tu akan tengok lampu tu bergerak-gerak, orang tahu kat situ ada tapak pesta. Tapi di sebalik tu apa yang kita dapat belajar ialah lampu tu sebenarnya dia bergerak lurus. Kita boleh nampak dia straight sampai ke atas. Dan bila digerakkan di sebelah kanan, dia akan bergerak sebelah kanan. Dia bergerakkan sebelah kiri, dia akan bergerak sebelah kiri. Itu sifat cahaya lah. Okey, semua contoh di atas menunjukkan bahawa cahaya bergerak lurus. Cuba kamu lakukan penyiasatan untuk membuktikan. Okey, nak membuktikan cahaya tu bergerak lurus, senang je, tak susah. Awak cari satu lampu suluh, okey, cari satu buku. Okey, buku. So bila kita suluh dia, cari benda yang besar sikitlah. Okey, buku yang besar sikit. Bila kita suluh dia, apa yang kita dapati ialah lampu itu, cahaya tu tidak menembusi benda yang legap lah. Ini legap. Okey, ini adalah legap. Maksudnya cahaya dia tak boleh menembusi. Okey. Kalau kita letak macam tu, kita tak boleh tengok sebelah sana. Itu legap. Okey, kalau kita suluh dia,
Dia tak ada lampu tu pergi sampai sini, naik atas tu, macam tu tak ada. Dia turun ke bawah, tak ada. Okey, sifat dia lurus, dia akan directly akan kena kepada buku ni. Alright. So bayang-bayang. Ni sekarang kita masuk bayang-bayang. Bayang-bayang, apa yang dimaksudkan bayang-bayang? Okey. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Okey. Itu perangai dia. Kalau contohnya ada satu benda yang menghalang dia, kalau kita suluh dia tak dapat tembusi, belakang tu akan jadi bayang-bayang. Contohnya waktu tengah hari lah, kita di padang, kita akan dapati ada bayang-bayang berada di belakang kita. Okey, cahaya daripada hadapan kena badan kita, tak boleh tembusi, maka di bahagian belakang akan terbentuk bayang-bayang. Okey. Kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya, iaitu sama ada lut sinar, lut cahaya dan legap ataupun legap lah. Okey, dalam dunia ni ada tiga benda. Bukan tiga benda, tiga sifat. Sesuatu objek itu dia boleh jadi sama ada dia lut sinar, dia lut cahaya ataupun legap. Okey, bergantung kepada dia punya sifat lah ataupun bahan buatan dia lah. So kita akan tengok lut sinar, lut cahaya dan legap. Lut sinar, apakah yang dimaksudkan sebagai lut sinar? Okey, lut sinar ialah objek yang membenarkan semua cahaya menembusinya. Contohnya plastik jernih, cermin hadapan kereta ataupun kat sini. Okey, macam ni. Okey, ni ada satu plastik, nampak Kalau nampak plastik ni, okey, kalau cikgu masukkan jari dalam ni, awak boleh nampak jari cikgu, clear. Nampak? So, ini adalah maksud dia lut sinar. Kalau letak macam tu, cikgu boleh nampak sebelah sana. Okey, ini menunjukkan ini adalah lut sinar. Cahaya boleh menembusinya 100%, dia boleh tembus. Okey, dia boleh tembus 100%. Contohnya ya plastik jernih dan cermin hadapan kereta lah. Melainkan cermin hadapan tu yang bukan yang tinted lah. Kalau yang tinted tu dah lain kan. Ni yang biasa ni. Yang jernih tu. Okey, itu dipanggil sebagai lut sinar. Baik. Yang kedua ialah lut cahaya. Lut cahaya ni kita dapat tengok dia juga. Okey, tapi agak kurang jelas. Contohnya dekat sini. Okey. Okey, kalau tengok kat sini boleh nampak dia punya cair dalam tu kan. Tapi kalau kita nak tengok macam ni, tengok macam tu tak nampak very clear. Dia hanya lebih kurang 70-30% macam tu saja. Ini adalah yang dikatakan sebagai lut cahaya. Contohnya kalau dalam kelas ada tingkap kan. Kalau awak tutup tingkap tu kan macam kasar-kasar kan. Kita tengok guys tu, kita nampak orang lalu tapi kita tak nampak muka dia. Kita tengok muka dia, kita tak dapat cam. Siapa tak nampak. Tapi kita tahu orang lalu. Kan sebab apa? Sebab ada warna baju, warna sikit-sikit macam tu, ada bentuk badan sikit-sikit tapi muka tak jelas. Itu dipanggil sebagai lut cahaya. Okey? Contohnya plastik berwarna, okey? Plastik berwarna pun dikira sebagai lut cahaya lah. Contoh yang transparansi berwarna kan. Okey. Contoh ni pun, ini pun boleh dikata antara ini dah menghampiri legap lah. Okey, tapi masih boleh nampak jari. Baik, yang terakhir ialah legap. Legap ni, okey, di sini ada. Legap ni objek yang tak membenarkan langsung cahaya menembusi dia. Contoh dia ni. Okey, pakai stadium. Okey, kalau cikgu letak kat sini, awak tak dapat nampak muka cikgu. Kan? Kalau saya letak tangan kat belakang ni, tak dapat nampak tangan saya. Okey? Ini menunjukkan bahawasanya ini adalah objek yang legap. Cahaya langsung tak dapat tembus. Okey? Cahaya langsung tak dapat tembus. Walaupun sedikit, itu menunjukkan dia adalah legap. Banyaklah. Contohnya meja awak kan, meja kat sekolah tu, buku teks, okey, kad manila, okey, kotak kasut. Dan banyak lagi lah objek-objek yang legap lah. Okey. So, kita tengok seterusnya ialah berkaitan dengan apa yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, kita dah tengok dah tadi bayang-bayang. Kita nak tahu pula apa yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Bayang-bayang besar, bayang-bayang jadi kecil. Apa yang mempengaruhi? Okey, yang mempengaruhi pembentukan saiz bayang-bayang ialah jarak sumber cahaya dari objek. Kena ingat tu. Jarak sumber cahaya dari objek. Bukan kata lampu suluh je, apa-apa saja
dia punya jarak tu dengan objek. Objek ni maksud dia benda ni lah. Benda yang kita nak hasilkan bayang-bayang tu. Dia punya formula kena ingat macam ni. Apabila cahaya makin jauh, semakin jauh cahaya daripada objek, okey, ni cahaya jauh daripada objek, maka semakin kecil saiz bayang-bayang, okey. Makin jauh dia akan jadi semakin kecil. Tapi kalau dia semakin dekat, dia punya bayang-bayang akan menjadi semakin besar. Okey, seterusnya kita tengok faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Tadi kita tengok saiz. Okey, bayang-bayang pun ada bentuk juga. Okey, ada dua benda yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Yang pertama ialah kedudukan cahaya dari objek. Okey, mempengaruhi bentuk bayang-bayang yang terhasil. Okey, maksud dia macam ni. Kedudukan cahaya tu maksud dia macam ni. Cahaya tu berada di mana? Sama ada cahaya tu berada di hadapan, di atas, di bawah, di kanan ataupun di kiri. Jadi bila cahaya tu daripada hadapan, pembentukan bayang-bayang tu hasil dia lain. Daripada atas, hasil dia lain. Daripada bawah, hasil dia lain. Kanan, dia akan bentuk berbeza-beza. Contohnya, walaupun kita ambil bekas macam ni, tapi kalau kita suluh dia macam ni, bentuk dia akan jadi bentuk lain. Nanti awak cuba. Ambil satu benda, apa-apa saja yang besar sikit lah, mudah. Yang besar, pinjam telefon ayah sekejap, duduk waktu malam, tutup lampu. Okey, onkan dia punya spotlight lampu kan. Dia ada lampu boleh suluh kan. Tekan suluh, awak cuba suluh. Daripada sini awak akan tengok bentuk dia lain. Kalau suluh daripada sini hasil dia lain. Sini lain, atas lain, bawah lain. Itu menunjukkan kedudukan cahaya tu yang berbeza tu menyebabkan bentuk bayang-bayang juga berbeza. Baik, yang pertama. Yang keduanya ialah orientasi objek. Orientasi objek ni maksud dia macam ni. Cahaya tu kedudukan dia sama macam ni. Tapi kita punya objek tu kita pusing. Pusing macam ni, pusing macam ni, pusing macam ni, pusing macam ni. Maka hasilnya ialah bentuk bayang-bayang juga akan berbeza. Dapat? Okey? Satu, kedudukan cahaya. Yang kedua, orientasi objek. Objek tu yang kita pusing. Yang mula-mula tadi, cahaya yang kita manipulate. Kita gerak atas, bawah, kiri, kanan. Yang keduanya, cahaya kita tak gerak. Tapi objek tu yang kita pusing. So, sampai ke kuis. Kita ada 6 soalan kuis. Jawab dalam buku. Kalau tak ada buku, jawab dalam kertas. Pastikan jawab sebabnya bila buka sekolah nanti, saya akan minta buku ataupun lembaran kerja ni untuk saya semak. Begitu juga dengan video-video yang lain. Ada latihan, tolong buat. Okey, tolong sangat-sangat buat kerana saya akan semak nanti. Tak terkecuali siapa pun Baik. Ada 6 soalan. Yang pertama, apakah sifat cahaya? Maksud dia sifat cahaya tu macam mana? Cahaya bergerak apa? Dan terangkanlah. Nombor 2, apakah yang dimaksudkan dengan luk sinar, luk cahaya dan legap? Tadi cikgu dah explain lah. Luk sinar tu apa, luk cahaya apa, luk legap tu apa. Bagi contoh dia sekali, okey? Nombor 3, apakah yang mempengaruhi saiz bayang-bayang? Apa yang mempengaruhi? Kedudukan apa? Buat. Yang keempat, apakah yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang? Ada 2. Yang tadi, kedudukan apa? Yang kedua, orientasi apa? Itu kena jawab. Baik, yang kelima, apakah yang berlaku sekiranya cahaya dihalang oleh sesuatu objek? Okey? Ada cahaya dihalang oleh satu objek, belakang dia jadi apa? Dan yang keenam, bagaimanakah caranya untuk menghasilkan bayang-bayang besar-besar? Tadi cikgu dah cakap, kalau cahaya jauh daripada objek, dia punya bayang-bayang kecil. Jadi kalau nak besarkan bayang-bayang, cahaya ni nak pergi mana? Nak pergi belakang lagi ke nak pergi depan? Itu kena jawab. Alright, jadi itu saja kita punya sesi pengajaran dan pembelajaran pemudaharaan untuk awak. Satu lagi saya ingatkan, tolong tulis kehadiran anda, tolong komen di bahagian video ni, di bahagian bawah, tuliskan nama dan kelas supaya saya tahu anda dah pun menonton video ni. Alright, jangan lupa.
Begitu juga yang video sebelum-sebelum ni, ada 2 video yang lepas, tolong tulis kehadiran anda di sana. Sebab saya tengok tak ramai yang tulis kehadiran. So saya tak tahu awak dah tengok ke tak tengok. Okey? Sebab saya akan tulis laporan nanti siapa yang menonton, siapa yang tak menonton. Alright, jadi itu saja. Apa-apa pun jaga diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.